Alhamdulillah, pertama dan selalunya marilah kita mengucapkan bersyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabat semuanya, seluruh mukmin dan mukminat. Semoga kita semua mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada pembelajaran yang lepas kita telah habis mempelajari surah Al-Fatihah. Kita dah selesai dari surah Al-Fatihah. Moga-moga dengan surah Al-Fatihah yang kita telah belajar itu, kita dapat amalkan selalu dan impak dia ataupun pesan dia, solat kita menjadi lebih khusyuk, solat kita menjadi lebih bermakna dalam kehidupan sehari-hari. 5 kali kita solat dalam satu hari, seharian 5 kali, itu minimum, tak masuk lagi dalam solat sunat dan sebagainya. Jadi setiap rakaat yang kita solat, kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah dah selesai surah Al-Fatihah. Kita dah bincang beberapa perkataan dalam surah Al-Fatihah dan kita telah menghafaz maknanya, dan kita dah bincang sama ada dia isim ataupun fi'il ataupun huruf. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah pada malam ni kita akan teruskan lagi kita punya pengajian masalah kita, dengan kita akan melihat satu tajuk ataupun satu perkara yang lain lah selepas surah Al-Fatihah. Selepas surah Al-Fatihah kita akan baca dulu. Kalau biasanya kita akan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Okey. Selepas itu kita akan baca doa iftitah, dan selepas itu baru surah Al-Fatihah. Jadi saya lompat dulu sebab surah Al-Fatihah itu adalah lebih penting ataupun key ataupun dia punya paling penting, paling mustahab dalam solat, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita belakang sikit, iaitu kita akan pergi kepada doa iftitah. Baik, sebelum saya pergi kepada doa iftitah, dia doa iftitah ni ada banyak-banyak, ada pelbagai doa sebenarnya. Selepas kita akan takbir Allahu Akbar, jadi ada pelbagai doa sebenarnya. Kalau ikut dalam riwayat Ahmad, ada 12 doa yang mana Rasulullah SAW membaca. Cumanya kita dah biasa membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala kan, dan sebagainya. Ada juga doa-doa yang lain, dan ada beza antara doa yang pertama adalah doa iftitah dan doa yang kedua doa istiftah. Doa iftitah dan doa istiftah. InsyaAllah doa iftitah tu yang pendek sikit bacaannya. Manakala doa istiftah, bacaan pun lebih panjang. Istiftah dia itu adalah lebih panjang doanya. Tapi insyaAllah kita akan pergi pada yang ini adalah doa iftitah. Doa iftitah insyaAllah kita akan pergi pada doa iftitah. Baik, doa iftitah ni apa sebenarnya? Apa perkataan yang kita boleh faham daripada perkataan iftitah? Kalau kita tengok iftitah, perkataan iftitah, alif, fa, ta, alif, iftitahun, dia adalah daripada perkataan dasar dia 3 huruf. Setiap perkataan dalam bahasa Arab dia ada perkataan dasar dia, ada root word dia. Jadi insyaAllah nanti lama-lama kita dah pengajian insyaAllah kita lama-lama kita akan faham bagaimana kita nak ambil root word dia. Iftitah ni berasalnya daripada perkataan Fatahah, 3 huruf ni. Fatahah yang bermaksud apa tu? Fatahah. Contoh, saya buat dia punya aktiviti dia. Ni Fatahah. Membuka. Fatahahnya adalah membuka. Fatahah. Jadi iftitah ni adalah pembukaan. Iftitah
Masdar dia adalah pembukaan. Dia berasal daripada perkataan fathah dan dia menjadi iftitah, dia menjadi maftuh, dia menjadi fatih. Siapa dengar ada orang nama fatih? Ya kan, fatih. Miftah pun ada. Miftah tu maksudnya kunci. Alat yang kita nak gunakan untuk kita nak buka pintu. Miftah. Jadi fathah ni jadi iftitah. Jadi fathah ni adalah buka. Jadi kita boleh faham kat sini adalah iftitah ni adalah pembukaan. Iftitahnya adalah pembukaan. Jadi ketika mana selepas kita nak mengangkat takbir dalam solat kita, Allahu Akbar, kita tidak perlu membaca basmalah dan kita terus baca doa iftitah. Baca doa iftitah. Persoalannya sepanjang ataupun dalam beberapa tahun kita hidup selama ini, adakah kita dah pernah tengok makna dalam doa kita? Saya pun sebenarnya kalau tengok dalam doa kita ni, dahsyat punya makna dia. Kalau kita betul-betul menghayati. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan pergi pada 10 perkataan saja, 10 perkataan saja dalam doa kita. Moga-moga kita dapat faham. Yang pertama sekali adalah kita dapat tahu bahawa doa kita perkataan itu adalah sama ada fi'il, isim ataupun huruf. Dan yang kedua adalah kita tahu makna dia dan kita boleh amalkan dalam solat kita, insyaAllah. Baik, jom kita sama-sama doa iftitah pada malam ini. Okey, baiklah, doa iftitah. Jadi dalam doa iftitah ni ada perkataan yang kita dah belajar. Contohnya Allahu Akbar, kita belajar Allahu Akbar, kita belajar. Ada beberapa perkataan yang kita belajar dan ada beberapa perkataan saja yang mana kita akan belajar ataupun kita akan pergi ataupun kita akan bincang pada malam ini, insyaAllah. Jadi perkataan yang pertama adalah kabira. Ini adalah perkataan pertama, kabira. Allah Akbar ni kita tahu dah Allah Maha Besar. Jadi kita tak perlu dah. Ini adalah perkataan yang pertama. Okey. Jadi saya buat silam perkataan yang pertama ni. Perkataan kabira, lagi sempurna kebesarannya. Kabira, lagi sempurna kebesarannya. Biasanya disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah takbir. Kalau disebut takbir, bertakbirlah. Jadi kita kena sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar maksudnya adalah Allah Maha Besar. Tapi ada maksud lain sebenarnya dalam Allahu Akbar ni. Bermaksud ketika mana kita mengangkat takbir Allahu Akbar, kita menganggap bahawa Allah adalah segala-galanya dalam solat ini. Kita perlu lupakan segala benda-benda yang ada di dunia, kita perlu lupakan dan kita fokus kerana Allah itu yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang berhak untuk kita memikirkan 100% dalam solat kita. Seperti mana yang kita bincang pada Ibas, di mana kita akan takbir, akan ada syaitan yang mana mengganggu orang yang solat. Lagi-lagi kalau orang itu solat sendirian, lagi lah mudah untuk kita diganggu. Tidak, kadang-kadang apabila seorang itu solat secara berjamaah, maka sukar sikit. Diganggu juga, jadi sukar sikit. Sebab kita duduk dalam jamaah. Baik, tidak kita nak kabir. Jadi kalau jumpa je perkataan lepas ni kabir, iaitu kita tahu iaitu besar dan sempurna kebesarannya. Allah itu Maha Hebat, Maha Besar dan sempurna segala-galanya. Dia akan cari walaupun sedikit. Betul. Yang bermaksud kabir. Baik, okey, selesai. Baik, walhamdulillah. Walhamdulillah ni kita belajar dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Okey. Jadi kita teruskan perkataan yang seterusnya. Yang kedua, kathira. Perkataan yang seterusnya adalah kathira. Kathira maksudnya dia banyak ni, atau banyak
Jadi maksudnya kalau daripada awal maknanya dia adalah maknanya daripada awal dia adalah Allah Maha Besar, lagi sempurna kebesarannya dan segala puji bagi Allah dengan sebanyak ini. Kita sedang puji Allah kan dalam doa pembukaan ini kan. Ketika salat tu kita doa yang mana kita sedang memuji Allah sekarang ni. Kita berdoa yang Allah Maha Besar, lagi sempurna kebesarannya dan segala puji bagi Allah dengan sebanyak ini, dengan banyak ini. Kathira. Dan seterusnya kita sambung lagi dan kita puji lagi. Wa subhanallah. Wa subhanallah. Ini wa subhanallah. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Dan maha suci Allah. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Jadi kita dapat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kabira, dengan kebesarannya, maksud kathira, dengan banyak ni, wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa subhanallah, maha suci Allah. Pasti kalau kita berzikir, kita lepas salat kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tak? Kita beri subhanallah, alhamdulillah, kita beri Allahu Akbar, kita beri. Jadi ketika mana kita berzikir, kita ingat subhanallah, maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, Allah yang maha suci, tidak kekurangan sedikit pun kepada Allah SWT. Jadi Allah maha suci. Jadi bila kita berzikir subhanallah, 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 kita tahu makna ini, maha suci Allah, maha suci Allah. Kita sebut dengan lisan kita, dengan lisan subhanallah, 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 tapi dalam hati kita, kita ingat maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Tiga lagi, selesai. Oh, insyaAllah, ingat, tak lupa dah. Lepas tu, kita akan sebut alhamdulillah, kat situ lah, kan? Yang kat sini, alhamdulillah, tiga kali. Dan Allahu Akbar, kita sebut dalam tiga kali. Jadi, kita dah hafal dah sebenarnya subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika mana kita selepas salat kita berzikir tiga kali. Ada riwayat yang mengatakan, ada riwayat menceritakan bahawa ada seorang sahabat yang ini dia mempunyai harta yang banyak. Jadi dia banyak menginfakkan sedekah harta ini. Tapi sahabat-sahabat yang miskin ini beritahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, semuanya kami cemburu dengan si fulan kerana dia mempunyai harta yang banyak dan dia boleh sedekah. Jadi Rasulullah ajarkan kepada sahabat itu, nak tak apa ajarkan kau? Ketika mana satu amalan yang mana boleh kita buat, pahalanya lebih banyak daripada orang yang bersedekah atau berinfak. Jadi masalah itu ketika apa dia Rasulullah? Rasulullah ini selepas kita salat dan kita berzikir sebanyak tiga kali subhanallah, alhamdulillah, tiga kali, dan Allahu Akbar tiga kali. Jadi jangan miss. Kalau jangan miss selepas salat, cuma zikir. Kalau imam dah baca doa pun, kalau imam contohnya imam contoh isyak, imam kadang-kadang dia cepat sikit, ada banyak hal sebagainya. Walaupun imam dah habis solat isyak, tapi selepas itu kita solat ba'diyah, kita boleh juga zikir, tak ada masalah. Yang paling penting 33 kali selepas solat. Subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Baik, sambung. Perkataan yang keempat, bukratan. Sepanjang pagi, bukratan. Kita sebut bukratan wa asila. Bukratan adalah sepanjang pagi. Bukratan wa asila. Dan wa asila juga. Bukratan wa asila, sepanjang pagi dan petang. Bukratan pagi, wa asila petang. Kalau kita pergi ke negara Arab kita pergi kedai tu dah tutup,
tu barang tu. Tapi kita dah tutup dan diminta untuk kita datang esok pagi. Dia cakap apa? Bukro Bukro dia. Ya Syekh, Bukro dia tak panggil badan, dia datang esok. Tapi dia panggil Bukro. Bukro tu maksudnya datang esok pagi. Bukro tu adalah awal pagi. Bukro. Dan bukro, perkataan bukro juga adalah simbolik daripada perkataan berkat sebenarnya. Bukro. Sebab itulah waktu pagi adalah waktu yang paling berkat. Rasulullah SAW ada doa untuk umatnya. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah Tuhanku, berkatilah umatku pada waktu pagi. Jadi Masya Allah, tabarakallah, waktu pagi itu adalah satu waktu yang sangat berkat, yang mana Rasul telah doakan kepada kita semua supaya kita gunakan waktu pagi itu dengan baik, dengan membaca Al-Quran, menelaah ilmu, mencari rezeki, membuat pekerjaan di rumah dan sebagainya. Moga-moga dengan waktu pagi itu kita gunakan sebaiknya, maka Allah akan memberikan limpah rahmat dan rezeki yang banyak pada waktu pagi tersebut. Sebab itulah ada orang mengatakan bahawa waktu pagi itu memang kalau boleh jangan tidur lah kan. Tapi kalau kita memang betul-betul tak penat ataupun tak sihat, bolehlah kita rehat kan. Tapi kalau betul-betul kita boleh diberi pilihan, jangan untuk kita rehat pada waktu pagi. Sebab waktu pagi itu adalah badan kita waktu itu dah tengah fresh kan? Ibarat kalau macam bateri tu, bateri phone tu 100% waktu pagi tu lepas kita dah bangun 100%. Ada tak kalau bateri kita 100% kita ambil, lepas tu kita cari? Ada tak? Tak ada kan? Kita guna bateri, kita punya phone ataupun device kita, gadget kita guna. Kita baca paper, kita scrolling, kita tengok, kita Telegram, WhatsApp dan sebagainya, berita-berita dan lain sebagainya. Jadi jaranglah orang gunakan gadget dia. Dah habis charge ni, oh tak apalah, 100, tak apalah charge lagi. Tak ada. Itulah ibaratnya pada orang yang waktu pagi. Dia bangun, tapi dalam sesama lepas solat semua dia tidur balik. Itu adalah satu pekerjaan yang sangat rugi sebenarnya. Sebab waktu pagi itu adalah waktu yang paling penting, bukratan. Paling penting. Berkat waktu pagi. Dan sambung seterusnya adalah wasila dan petang. Asila, petang. Petang juga disebut dalam perkataan dalam masalah adalah masa. Masaun petang juga. Okay. Saya tulis dekat sini perkataan yang petang. Fokus. Perkataan petang. Masaul khair. Masaul khair. Masaul nur. Masaul khair, masaul nur. Cumanya petang ni waktu masak ni, masaul khair adalah dia lebih pendek. Kalau wasilah dia lebih panjang petang itu. Wasilah. Bukratan sabah. Kan? Sabah dan juga tapi bukratan dia lebih spesifik waktu pagi tu, dan wasilah lebih petang sampai ke hujung nak senja. Itu wasilah waktu petang. Berbeza dia. Okey, kita bawa perkataan 5 perkataan. Baik, sambung seterusnya. Wajah tu. Inilah titik permulaan yang mana untuk kita khusyuk dalam solat. Kita sedang berkatakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku hadapkan pada saat ini ya Allah kepadamu ya Allah. Aku hadapkan diriku, rohku dan segala-galanya kepadamu ya Allah. Aku hadapkan. Wajah tu. Ada setengah doa mengatakan inni wajah tu, sesungguhnya aku menghadapkan, dan letakkan taukid di situ, penegasan. Tapi kalau kita nak sebutkan wajah tu sahaja, boleh juga, tak ada masalah. Okay. Saya merahkan kat sini. Kenapa? Saya merahkan kat sini. Saya starkan kat sini. Saya starkan kat sini. Saya starkan kat sini. Kenapa saya starkan? Sebab dekat kataan ini adalah kita kena perlahan sikit. Wajah tu, wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardh. Wajah tu aku hadapkan, aku serahkan, aku hadapkan kepadamu ya Allah pada saat ini
jiwa dan ragaku, segala-galanya hanya untuk kepadamu. Ingat, kita solat ni adalah kita online dengan Tuhan kita. Kita sedang bercakap dengan Tuhan kita, dengan Allah, dengan Rabbul Jalil, Allah yang menciptakan seluruh alam ni. Tapi sangat pelik bagi orang-orang yang solat ni hanya macam sekadar nak melepaskan sahaja kewajiban itu. Jadi dia tak dapat hikmah yang paling hebat ketika dalam solat itu. So pakaian dia bersih, pakaian dia bersih, dia solat berjemaah, ataupun dia solat segala perkara-perkara yang wajib ataupun syarat-syaratnya dipenuhi, selesai, dan jatuhlah hukum wajib itu kepada dia dan selesai dia solat. Cumanya tinggal lagi dia kurang untuk memahami, menghayati solat itu, membuatkan solat itu tidak memberikan kesan dalam hidup ini. Itu bahaya. Itu bahaya. Jadi kita sekarang kita kena upgrade solat kita. Upgrade dengar upgrade solat. Upgrade solat. Maksudnya kita kena upgrade solat kita. Kita kena upgrade. Kalau macam semua benda pun kita upgrade. Contohnya dulu kita ada kereta kecil, sekarang kita ada kereta besar. Dulu kita ada rumah kecil, sekarang kita ada rumah besar. Upgrade kan. Dulu baju kita biasa, sekarang ni dah lebih cantik, lebih selesa kan, lebih terkini orang kata kan. Macam sama je macam device kita. Dulu tak ada touchscreen, pakai public phone kan. Tapi sekarang kita upgrade. Sama juga dengan solat kita. Setiap hari kita kena upgrade. Jadi kita kena belajar dan kita kena memperbaiki sikit demi sikit. Dan ada satu lagi, upgrade doa. Kita dengar doa, upgrade doa. Doa biasanya kalau kita hafal ada doa makan, doa sebelum tidur, bangun tidur kan, doa basic. Dan kita doa juga, kita hafal juga doa selepas solat. Cumanya doa selepas solat tu kita hafal tu yang tu je. Yang itu je, tak ada tambah-tambah pun lain doa-doa yang lain. Sebenarnya doa-doa ni banyak sangat. Dan boleh juga sebenarnya kita doa dalam bahasa Melayu, tak ada masalah kan. Doa tu boleh saja dalam bahasa Melayu, dalam apa bahasa pun kita doa selagi mana kita ikhlas, niat kita minta betul-betul kepada Allah, Allah makbulkan, tak ada masalah. Cumanya kalau kita dapat doa, hafal doa dalam bahasa Arab, kita boleh baca dalam solat. Itu keistimewaannya dan itu kehebatannya. Dan kalau bila kita dapat baca doa, kita hafal doa ketika sujud yang terakhir tu, sebelum kita bangun tu, kita boleh baca doa-doa yang kita hafal. Tapi kalau kita tak hafal doa yang tu, jadi maksudnya kita kena baca dalam hati lah, doa dalam bahasa Melayu. Itu. Baik. Jadi kita kena upgrade juga doa-doa kita, insyaAllah. Nanti kalau ada masa nanti, insyaAllah nanti selepas habis semua lafaz-lafaz dalam solat, kita akan pergi dengan doa-doa lah, insyaAllah. Jadi kita boleh upgrade doa kita. So panjang sikit doa-doa kita. Baik, seterusnya wajah tu, apa yang kita hadapkan? Wajah tu, wajihiyah, merah pula, tak biru. Wajah tu dan aku hadapkan wajahku. Wajhi. Dia sebenarnya wajhi, tapi dihidupkan. Wajhiyah kat situ. Wajhiyah. Wajhiyah, wajahku. Aku hadapkan wajahku. Kat sini sekarang ni point. Wajah tu wajhiyah, dan aku hadapkan sekarang ini, ya Allah, wajahku. Kita menghadap kiblat dan kita baca wajah tu wajhiyah, dan aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kalau masa kita tengah baca tu kan, wajah tu kita fikir yang mana betul-betul kita meletakkan pengharapan, kita fokus betul-betul buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak banyak pun, sedikit pun jadilah. Beberapa second kan, kita dapat fokus betul-betul pun okey. Tiba-tiba masuk benda lain, okey tak apa. Kalau macam sebelum ni tak, kalau angkat takbir ingat benda lain, masak apa. Apa benda yang jadi dekat sana kan sebenarnya. Jadi macam-macam benda kita ingat. Tapi kita cuba sedaya upaya ketika mana kita solat, kita cuba fokus. Yang mana sebab kita dah memahami apa yang kita baca. Okey, seterusnya. Lilladzi fatara, kepada yang menciptakan. Lilladzi fatara, lilladzi fatara, kepada yang menciptakan. Lilladzi fatara, kepada yang
menciptakan. Lilladzi fatara. Kepada yang menciptakan ni Allah. Jadi wajah tu aku hadapkan wajhiya, wajahku kepada yang menciptakan. Lilladzi fatara. Lilladzi fatara, kepada yang menciptakan. Menciptakan apa? Lilladzi fatara. Selepas tu apa dia? Wajhtu wajhiya lilladzi fatara. Fatara as-samawati wal ardh. Fatara as-samawati wal ardh. Kat sini. Fatara as-samawati wal ardh. Langit dan bumi. Wal ardi adalah bumi. Wal ardh. Okey, nampak eh? Samawati. Okey. Alladhi fatara, kepada yang menciptakan, as-samawati, langit, wal arda, bumi. Okey, cukup sampai sini. InsyaAllah 5 perkataan. 11 kan? 10 kan? 10 kan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Betul. Sahih 10 kalimat. Betul. 2 yang atas kita ambil. Lilladzi fatara, kepada yang menciptakan, as-samawati, langit, wal ardha, bumi. Okey. Yang tu, yang seterusnya Hanifah Muslimah tu kita akan sambung pada minggu depan. Okey. Cumanya baik. Yang dah siap tulis, cumanya ada beberapa perkataan yang saya masuk bab tajwid sikit. Kalau kita perasan, perkataan pertama yang kita baca dalam doa kita adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kita sebut perkataan itu saja, betul. Sebab kita waqaf dekat situ, Allahu Akbar. Betul, kita waqaf dekat situ. Tapi macam mana bacaan kalau kita nak sambung bacaan tersebut, kita nak sambung terus, kita tak waqaf? Itu yang betul ni. Maksudnya dia sebenarnya Allahu Akbar. Dia punya baris dia adalah baris depan sebenarnya. Allahu Akbar. Kita boleh baca Allahu Akbar kalau kita sebut perkataan itu sahaja. Tapi kalau kita nak sambung bacaannya, jadi kita kena hidupkan ru tu, baris depan dia. Allahu Akbar kabira. Itu sebenarnya. Ramai orang yang dia tak salah, tapi dia silap baca Allahu Akbar kabira. Kenapa ru tu dia mati kan? Dia kena hidupkan kan? Allahu Akbar kabira. Yang tu sahaja. Dia Allahu Akbar. Betul? Lepas kita baca Allahu Akbar kabira. Itu betul. Tapi kalau kita baca Allahu Akbar kabira, itu salah. Sebab kita baca sambung, kita tak boleh matikan dia. Kalau kita berhenti, dia macam tak apa nak kena dia punya makna ni. Sebab dia tak sesuai nak berhenti dekat sini. Satu lagi dengan nafas kita yang masih ada kan? Kenapa kita kena berhenti? Jadi kita teruskan saja, tapi hidupkan dengan baris belakang. Akbar, Allahu Akbar kabira. Yang tu. Satu. Yang kedua, kalau kita azan. Azan.
ni. Yang ni kita matikan sebab di ujung. Betul tak? Jadi Allahu Akbar. Jadi kita kena terus masukkan ru ni kepada sini. Rullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kat sini. Terus masukkan. Kalau kita nak baca terus. Tapi kalau kita nak baca, kita memang nak berhenti, okey. Contoh komat Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu okey. Tapi kalau kita nak terus, sambung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Yang ni bagi inilah muslimin, bagi Bilal. Jadi kita kena sambung. Sama juga macam kita takbir raya. Kan? Sama juga dengan takbir raya. Sebab tu kalau takbir raya saya akan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Tapi kalau tidak ada yang baca Allahu Akbar, Allah, kalau dia ambil nafas okey. Tapi kalau dia dengan satu nafas sebab dia sambung, yang tu tak apa nak kena sangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Macam tu. Kalau kita sambung lagi cantik sebenarnya bacaan ni. Dia tak salah sebenarnya, tapi lagi cantik, lagi tepat. Dan orang Arab kalau dengar, Masya Allah, dia nampaklah, maksudnya dari segi fushah tu lagi tepat dengan fushah, dengan bahasa Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh, tak ada masalah. Cuma ni kurang tepat. Cuma ni kalau kita dah belajar bahasa Arab, kita cuba upgrade dan betulkan yang biasa. Okey, boleh? InsyaAllah. Sama juga dengan ni. So, dia punya konsep dia kat sini. Konsepnya dekat sini adalah sama dengan konsep dekat sini. Allahu Akbar kabira, terus dekat sini. Rukab. Allahu Akbar kabira, terus dekat sini. Jangan berhenti satu dan jangan sukunkan dia. Okay. Boleh? Insya-Allah. Okey, jom kita baca sekali lalu dia punya perkataan dan maknanya. Kabira, sebut kabira, lagi sempurna kebesarannya. Okey, sambung. Kathira, dengan banyaknya. Sambung. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Bukratan, sepanjang pagi. Wa asila, dan petang. Okey. Wajjahtu. Okey, warna merah kat sini ketika mana solat. Titik ni adalah titik yang mana kita betul-betul fokus dan kita beritahu yang mana aku hadapkan sekarang ni semua benda. Kalau kat sini kita hadapkan wajah dia, tapi sebenarnya semua keseluruhan badan kita, roh kita, jasad kita, fokus ke semuanya. Wajah tu aku hadapkan. Kita hadapkan pada wajhiyah. Wajahku. Wajah apa? Lilladhi fatara, kepada yang menciptakan as-samawat, langit, wal ard, bumi. Langit dan bumi. Jadi kalau kita baca daripada Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, kita dah tahu dah makna. So lepas ni kita solat tahajud kita atau witir kita dekat rumah, kita cuba baca doa iftitah sampai perkataan wajah tu titik merah, cuba fokus. Semuanya kita serahkan, kita hadapkan kepada Allah sekarang ini wajah kita. Wajah tu, wajhiyah
Lillazi, kepada yang menciptakan as-samawat, langit dan bumi. InsyaAllah. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi kita akan pergi kepada aplikasi. Kepada aplikasi dia ada 10 kalimat, 10 perkataan yang kita akan buat aplikasi pada malam ni. Siapa yang akan kenal pada malam ni? InsyaAllah. Okey, ya, bismillahirrahmanirrahim. Login. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semua orang boleh buka. Okey, terima kasih. Kalau untuk hari ni kita dah tak ambil dah gol-gol orang. Tak ambil dah. Minggu lepas ada komen, Ustaz, diorang ni ambil kita orang punya emas kan? Okey, kali ni kita ambil ni Deceptis Dinos. Kita nak tengok siapa yang boleh bela dinosaur. Okey, dalam masa insyaAllah 10 minit. Blockit, B-L-O-O-K-E-T. B-L-O-O-K-E-T. Okey dah. Minit. Post now. Okey, dah. Nombor dia adalah 6522-820. Nombor tu keluar balik. Okey, boleh? Oh, ada masalah tu ni. Ada tu, selain dah. Okey. Satu, wahid istinad thalatha arba'ah. Boleh change pula. Kalau tekan kalau tekan change pula, kita boleh tukar. Tak ada masalah. Okay, answer question. Examine or investigate. Examine, choose rocks to collect fossils. You can also cheat to see inside the rocks. Tak apa, jangan. Search next to. If you catch the cheetah, you will take some of their fossils. Okay. Jadi jawapan dia, lepas kita dah jawab betul, so kita ada dua, sama ada kita nak examine ataupun kita nak investigate. Kalau examine, kita boleh pilih antara batu-batu tu, so kita boleh pilih. Kalau kita pilih betul, maksudnya kita banyak dapat fosil tu. Tapi kalau investigate, kita nak tengok siapa kawan kita yang ambil di sebalik batu. Dia sebenarnya kalau kita dekat batu tu, kan, dekat batu, di sebalik batu tu kita boleh tengok tu. Kita tekan cheat. Itu yang cheat tu. Tapi kalau kawan kita investigate kita dan dapat tahu kita cheat, nanti kita punya fosil kita bagi dekat dia. Investigate ni kita siasat, ada tak orang yang cheat? Kan masa kita nak pilih batu tu kan, kita tak nampak dia punya nilai-nilai batu tu. Tapi kalau kita tekan cheat, nanti batu tu akan terbuka. So kita boleh pilih yang warna yang paling tinggi. Tapi itu cheat lah. Kalau orang dapat investigate kita cheat, jadi orang tu boleh ambil kita punya fosil. 2, 1. Alhamdulillah. Ui. Ini orang yang sama lepas ni. Orang yang sama lepas ni. Ui. Dia ada dua sebenarnya, dia ada dua. Dia ada examine ataupun dia nak investigate. Kalau examine, kalau kita examine, kita ada pilih 3 pilihan batu. Kita pilih yang mana-mana pun. Tapi kalau kita tekan cheat, kita boleh nampak nilai di sebalik batu. Jadi kita boleh pilih nilai yang paling tinggi. Yang kalau telepon tu kalau orang nampak, dia cheat ni.
Kalau dia investigate kita cheat, jadi dia boleh ambil posisi kita. Tapi kalau dia investigate kita clear, tak ada apa lah, tak ada apa lah. Itu dia punya ni. Okay, Alhamdulillah. Jadi saya rasa aplikasi ni mungkin baru lagi, mungkin baru lagi. Dia tak semeriah macam kita nak curi-curi emas. Jadi mai ke sana dia markah orang tinggi tu semua. Okey. Tapi saya minta maaf sebab saya tak sempat nak ambil hadiah pada hari ni. InsyaAllah kita bawa ke minggu depan. Kita bawa ke minggu depan insyaAllah. Okey, baik. Baik, ada soalan tadi? Apa soalan tadi? Ada soalan? Ataupun ada cadangan dan sebagainya? Untuk minggu depan? So kita dah belajar 10 perkataan yang baru dalam doa yang kita. Moga-moga dengan 10 perkataan yang baru tu kita dapat hafal dan kita dapat hayati maknanya dalam solat kita, dan insyaAllah kita akan lengkapkan doa iftitah yang kedua beberapa perkataan lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi kalau tidak apa, kita tangguhkan kelas kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.